Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini adalah dia, sahabat-sahabat semua, pembangkang PAS Bersatu Pertikaian Nasional. Mereka kononnya sebagai pejuang agama, tetapi semasa mereka menjadi kerajaan, apa yang mereka lakukan, sahabat semua, terhadap kenyataan mereka hari ini kononnya mempertahankan agama, mempertahankan bangsa. Apa yang mereka lakukan hanyalah mengumpul harta pribadi, mengayakan anak-anak, sanak saudara, kroni-kroni, sahabat semua. Tapi bila mana mereka kehilangan kuasa, bila mana mereka tidak lagi berkuasa, hari ini mereka menunggang, mereka menggunakan kononnya bangsa Islam terancam, agama terancam, Melayu terancam, sahabat-sahabat semua. Pernahkah Anda terfikir siapa sebenarnya yang terancam? Adakah seperti propaganda yang mereka lakukan, kononnya Melayu yang terancam? Pendapat saya mengatakan bukan mereka yang terancam, tetapi politikus-politikus daripada PAS dan Bersatu ini yang semakin terancam. Kerana apa? Tidak dapat mengumpul harta, tidak dapat memperkayakan anak-anak, kroni-kroni, tidak dapat menyakau dan sebagainya. Itu pandangan saya, sahabat semua. Sebenarnya siapa yang terancam? Jadi hari ini, sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Kedah, sahabat semua, dengan memberi bantuan kepada surau, kepada Jakim, kepada masjid-masjid. Inilah yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini, sahabat semua. Berbeza sekali semasa pertikaian menjadi kerajaan. Apa yang mereka lakukan hanyalah menyakau dan sebagainya. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar ucapan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil qail, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Nik Syarudin mewakili ICU, Tuan Muhammad Ma'azi, Pegawai Daerah, dan seluruh keluarga daerah yang membantu, dan juga ICU, Saudara Mat Nur Ismail, Saudara Pengarah Jabatan Agama Kedah yang bekerja sama, terima kasih. Tuan Asrul, Musi dan seluruh juru kuasa masjid, penduduk karya Masjid Ihya Ulumuddin, dan hadirin hadirat. Alhamdulillah, dia tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dan baik selain daripada memenuhi tuntutan Islam, mendirikan masjid atau mengimarahkan masjid. Dia istilah-istilah Al-Quran ni, kalau Syekh ada, ramai minta maaf lah, saya kupai pula lah. Istilah itu tepat. Dia membina, disebut innama ya'muru, mengimarahkan masjid itu, membina, melaksanakannya dengan niat yang baik supaya kekal menjadilah masjidun ussisa ala taqwa. Dibedakan dengan masjid yang didirikan berdiraran wa kufran. Dari maknanya satu tugas yang mulia dengan niat ikhlas al-amal lillah. Untuk apa? Man amana billah wal yaumil akhir. Mana masjid itu kekuatan untuk menanam iman kepada Allah dan hari akhirat. Ada tafsir mengupas iman dan akhirat itu supaya dimasukkan soal pertanggungjawaban. Maknanya bila sebut kamu beriman, ukurannya itu keyakinan bahawa kamu akan dipertanggungjawab kemudian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maknanya di hari akhirat kamu boleh terlepas dengan cerita di sini. Kamu boleh tipu hela, kamu boleh fitnah, kamu boleh beli apapun, tapi akhirnya ukuran kejayaan kita itu di akhirat. Itu disebut man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi
Selain daripada iman, ukurannya ialah wa aqamas salat. Karena salat itu imaduddin. Jadi kita dalam kesibukan kita, terutama generasi muda, kita tak boleh lagi daripada vaksin. Bila kita bawa negara madani, janganlah peduli orang nak cerca saya dua lain. Tapi yang saya bawa ini penangan saya, kefahaman saya. Madani tidak boleh lepas daripada soal keyakinan atau akidah. Tidak lebih lepas daripada nilai dan akhlak. Kerana bila kita bicara soal pembangunan, kemampanan tak boleh bermakna kalau tak ada nilai baik akhlak. Dan dalam madani tak lengkap kalau tidak ada rahmah. Kerana rahmah itu prinsip asas. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang dihebahkan mereka awal, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayang yang di bumi, apapun lakukan, baik dalam pertabanan agama, pertabanan daerah, masjid, pembangunan, politik, kalau tidak bersandarkan kepada rahmah, itu hanya dengan kebencian, malah, tohmah, fitnah, itu bukan maksud pembaharuan yang dibawa dalam Islam. Karena tunjuk rahmah itu kepada umat Islam, kepada umat manusia yang bukan Islam, kepada pokok-pokok, pohon-pohon, kepada bukit bukau. Tak boleh tarah, tak tentu arah. Kesannya akan jadi malapetaka. Dan bumi ini sendiri, kalau tunjuk kasih sayang, irhamu man fil ard, kasih sayang di bumi, yarhamkum man fis sama, nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat kepada kita. Ini keyakinan kita. Jadi itu disusuli dengan wa aqamas salah wa ataz zakat. Ini pun penting. Di mana-mana saya masih ingat kupasan Syekh marhum Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, mengapa dikaitkan selalu salah dengan zakat. Kebetulan hari Isnin Syekh Qaradawi dah meninggal setahun setengah yang lalu, setahun. Sahabat kami, guru kami dan keluarga, jadi anak-anak dia datang ke Malaysia. Dan hari Isnin insya-Allah akan bersama dengan keluarga. Hari Selasa akan luncurkan buku baru. Kerana pesan ayahanda dia, Syekh Qaradawi, untuk bagi kitab-kitab terpilih itu untuk diberikan kepada saya. Jadi dia datang hari Isnin. Kebetulan saya kupas pandangan dia tentang salah dan zakat. Apa kata Syekh Qaradawi? Istimewanya Islam, iman itu dikaitkan dengan kehidupan manusia. Zakat itu merupakan suatu tunggak keyakinan. Kerana tanpa zakat, soal membasmi kemiskinan, rahmah, ihsan kepada rakyat yang susah, itu tak dapat dilaksanakan. Jadi dia tidak tolak ansur. Dan sebab itulah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia boleh istihar perang. Kata Qaradawi, al-harb 'ala al-faqr, perang atas nama membela orang miskin. Sebelum itu mana ada? Sejarah lampau, raja-raja dulu perang takluk negeri, perang nak rebut kuasa, perang nak ambil tanah, nak punggah jadi kaya, perang kerana minang puteri tak dapat. Itu dulu. Pertama kali dalam sejarah umat manusia, Abu Bakar Siddiq, kerana kefahaman Islam, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, istilah perang kepada kelompok yang enggan bayar zakat. Kerana runtuh sistem Islam itu, ekonomi Islam itu, kalau tidak ada usaha gigih untuk bela nasib orang miskin. Sebab itu, bila saya jadi Perdana Menteri, yang mengganggu saya pertama ni adalah bagaimana dengan kedudukan kita, dengan kemewahan kita semua. Saya kata, doktahkan kemiskinan tegar. Nak hapuskan kemiskinan ramai, dia ambil masa. Tapi kemiskinan tegar ni mana kemiskinan yang susu anak tak ada, pakaian tak cukup, nak hantar sekolah tak ada duit, suruh anak berhenti sebab tak cukup makan. Saya tak maulah tanggungjawab sebagai Perdana Menteri lupakan perkara ini. Jadi Kedah berjasa
Sebab saya mula lebih giat ni bila peristiwa Baling 1974. Kena masuk di Kemunting 2 tahun. Orang kata Anwar ni bukan faham orang miskin. Tak apalah, saya kurang faham. Nasib baik aku kurang faham, aku tolong banyak sikit. Yang faham-faham tu sakau banyak-banyak. Dia selingan sikit, selingan. Dah betul ya, benda lah. Tu kira caci orang, mati orang hari apa dia. Tak setuju tak apa. Tapi buatlah kerja. Sebab tu saya bawa tadi, man amana bila bukan wa aqamas solah wa atas zakat. Ni saya bagi ada kesan. Bagaimana? Jadi saya kata nokta. Senang tak? Berapa? 130,000 keluarga ikut angka yang disemak oleh badan-badan kerajaan. Bagaimana boleh buat? Kita minta tolong seluruh tentera dari Kubang Pasu, pegawai daerah, kepala untuk membantu cari jumlah betul-betul sama ada sah atau tidak dan bantu. Mustahil lah dengan segala kemewahan kita. Kalau main pilihan raya bendera semak banyak-banyak, motor, minyak semua, tapi tak orang miskin tak dapat selesai. Nak tak buka tang mana, syarah dan terah macam mana pun. Sebab tu bila saya di parlimen ada orang bantah, mana boleh buat, ni cakap saja. Tak apa, saya kata insya-Allah sebelum akhir tahun ini 130,000 ini mesti kita bantu segala jentera yang ada. Dan saya ambil kesempatan ni kerana pegawai daerah pun memang dalam jentera itu selain daripada jabatan, pegawai daerah mengepalai pasukan yang penting kerana kita beri amanah yang besar dan kepercayaan. Dan pengalaman saya dulu bila mewakili Tampau kepada Tambuk Port Dickson dan Tambut, saya tengok kalau jentera kerjasama kita dengan pejabat daerah itu baik, pelaksanaan itu saya yakin boleh kita dapat selesaikan insya-Allah. Baik. Ini hubungan dengan imarah masjid. Dan suruh dia lebih harif dalam ni, dalam upaya ni. Ya. Tapi imarah masjid itu juga kaitan dia. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakat. Kita buat begitu kalau jadilah komitmen kita. Pejabat daerah, cara pejabat daerah, ICU peringkat dia, saya peringkat saya sebagai Perdana Menteri Keuangan, tentu amanah lebih besar. Dan saya kata mesti buat, dan mesti kerah ke seluruh tenaga kita buat, kerana golongan fakir ini tanggungjawab kita. Ini kita biar berapa puluh tahun dah perintah ganti menteri, ganti Perdana Menteri, ganti parti, tapi kemiskinan tegak tak selesai. Syarah semua pandai, hebat belaka. Marah ke orang lagi berat. Tapi masalah tak selesai. Bukan dari itu, sekolah. Ini kita tengok sekolah-sekolah. Dulu mantan Perdana Menteri dulu, yang sekarang mereka kawan baik lah ni, tahun 1999 batal semua bantuan kepada sekolah agama rakyat SDA. Lah ni daripada adakah itu masalah dia. Saya nak kata lah ni, sekarang ini saya ada kuasa, kita pulangkan balik hak sekolah-sekolah agama, sama ada kerajaan, pusat kerajaan negeri atau sekolah agama rakyat. Ya, itu dia. Sebab tu saya kata orang boleh cakap nilai daripada amal kita, tindakan kita. Ya. Oh, kalau Anwar Perdana Menteri liberal, habis Islam, jadi sekular, peruntukan Islam tak ada. Siapa kata peruntukan Islam kita tambah? Bagi tahu mana sekolah agama yang masalah. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan. Jadi sebab saya katakan yang baik berapa perlu. Saya tanya Fadlina, Menteri Pendidikan, dan Zaleha, Menteri Kesihatan, 1,400 juta ringgit, 1,4 bilion ringgit nak baiki tandas dengan bumbung, dengan dinding. Apa tak apa jenis negara ni, ha? Menteri-menteri, Perdana Menteri bercakap negara-negara. Ada yang hidup Malaysia, ada yang hidup Melayu, ada yang hidup Islam.
Tandas sekolah pun tak baiki. Jadi saya kata tak usah slogan dengan pakai. Tahun ini juga, 1.4 bilion selesaikan segala. Yang mana JKR boleh buat, JKR boleh buat. Yang mana PPD buat, PPD buat. Yang pejabat daerah. Tapi jangan bagi tahu saya tak boleh banner, baiki, tanda di semua sekolah-sekolah di negara kita, termasuk di negeri kita. Kalau ada kurang pasu, ada sekolah tandas ni tak baiki, tak ada peruntukan lagi, bagi tahu pejabat daerah. Dan pejabat daerah boleh hubungi saya. Tak cukup, kita tambah dan selesaikan masalah tandas di sekolah kita. Dan daerah-daerah kita bagi notis singkat 3-4 hari je. Itu beban dia pun tambah. Tak apa, insyaAllah ini kerja baik. Hubungan dengan bina masjid, ingat, saya marahkan masjid tu kaitan dia. Betul-betul ramah boleh kena ada peruntukan. Baik. Nah, kalau ini semua buat, Allah menyebut dalam Al-Quran, walam yakhsha illallah. Jangan takut melainkan kepada Allah SWT. Ya. Pakatlah banyak mana pun. Bawalah banyak bilion, tokoh-tokoh bilion-bilion, kumpullah macam mana pun. Walam yakhsha illallah. Jangan kamu usah melainkan kepada Allah Ta'ala. Syarat dia, man amana billah wal yawmil akhir wa qama salat wa tazakka. Itu dia punya itu. Mudah-mudahan pembinaan masjid nama Ihya Ulumuddin Allah. Ihya Ulumuddin nu kitab magnum opus, kitab besar, seorang hujjatul Islam, ulama ulung dunia, hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Seorang yang telah menyelamatkan kekeliruan dan akidah umat. Dan nama ini maknanya masjid ada peranan. Di antara kitab yang kita baca, Ihya Ulumuddin. Bukan nama masjid apa? Ihya Ulumuddin. Ada tak guru main baca kitab tu? Tak ada. Itu bahaya. Yang mudah-mudahan siapnya masjid, jatuh kuasa masjid, tolong peringat. Kitab pertama yang kena baca, kena ulas, Ihya Ulumuddin. Terbaik. Nak habis tahu tak habis. Saya nasib baik duduk penjara lama, dah habis. Tu ada hikmah dia tak? Saya kata ada baca, nak kata pandai je, nak kata amal semua tak terlarang. Terutama bab makan. Bab makan tak sampai ke situ, saya tak upaya. Kita sedang makan juga. Baik. Itu dia yang kita sebut tentang imarahkan masjid, menyempurnakan salat, zakat, dan memastikan menoktahkan kemiskinan dan majlis ilmu. Kerana kita tengok keadaan sekarang ni, orang dia minat teknologi, dia tengok TikTok, belajar sikit. Minat ekonomi, dia baca sikit-sikit, dia buat kupasan. Minat Islam, dia dengar-dengar sikit, semangat-semangat Allahu Akbar, selesai. Asas ilmu itu tidak ada. Pahaman korang, bila pahaman korang, kekeliruan ini akan menyebabkan banyak masalah mungkin. Sebab tu saya anjurkan, kerana kebetulan untukkan tu bukanlah syarat ni, kepada ya cara kita ke dalam keluarga lah kan. Dan saya tengok tak, yang saya tahu tak ada lagi, saya tahu ada masjid nama Ihya Ulumuddin. Jadi oleh kerana masjid ini Ihya Ulumuddin, kitab ini Ihya Ulumuddin yang dianggap di antara karya terbesar dalam sejarah umat, terutama melihatkan kepada peralihan. Dan kita tahu kitab ni tidak seperti Mukim minal Dhalal, Kimia As-Sa'adah yang dikupas oleh Imam Ghazali yang agak berat bagi masyarakat awam. Yang ini boleh diamalkan. Baik. Kita, berapa peruntukan kita untuk pembangunan Kedah? Ini saya sebut sikit lah. Pasal ini memang mesra. Pasal Kedah, nanti kata saya tak bagi peruntukan.
Peruntukan 1.57 bilion ringgit, 455 projek. Pegawai daerah pun tahu. Soal pembangunan rakyat ni jangan kira parti lah. Macam saya jimatkan daripada amalan sakau menyakau ni, tempatan banjir ni, dah selesai masalah bah kita kata bah lah. Bah pun mereka ambil juga. Jadi nasib baik saya ambil alih, saya buat kontrak baru, tender baru. Kita jimat berapa banyak? 1.8 ribu juta ringgit. Saya buat apa? Jimat untuk bagi ke anak saya? Tak. Jimat bagi kontrak kepada anak menantu, macam duk jaga lepas-lepas lah. Sama aja, saya kata. Tak boleh dah. Negeri ni kena selamat. Malaysia ini bukan miskin, kaya. Minyak, kelapa sawit, industri, pelbagai. Tapi hutang berapa banyak? 1.5 trilion. Saya tak tahu kira macam mana. Banyak sangat dah. Jadi belanja, pendapatan negara dengan belanja tak cukup. Tapi amalan ni lah sebabnya. Buat projek tu main ganti sakau cara macam ni. Bila tanya dah, semua kata bersih, semua kata fitnah. Fitnah tak fitnah, jawab di mahkamah. Jangan jawab kat saya. Jadi bila kita jimat 1.8 bilion, kita apa? Pertama saya pergi kat Kelantan. Tempatan banjir kerana bukan kerana saya suka Kelantan, sebab banjir di semenanjung Tanah Melayu ini, di Malaysia lah, paling teruk di Kelantan. Berapa kita tambah? 1 bilion ringgit untuk selesai masalah banjir. Kena jumpa Datuk Mat Yaakob baru-baru ni, beberapa bulan lalu lah, Menteri Besar. Dia saya kenal kawan lama, Cak Abim dulu. Dia cakap pula baik. Dia cakap lembut, sopan. Dia kata ni masalah air ni kena bagi selesai lah. Saya kata kalau kita kena pakai dialog lah. Dia kata boleh. Dia minta berapa bilion projek. Saya kata tak. Kita lulus dulu 1.7 bilion, tapi segera kita bagi 500 juta untuk air bersih. Kerana anak Kelantan pun anak kita juga. Rakyat Kelantan, rakyat kita juga. Tapi oleh kerana dia bercakap tu oleh elok, bintangan elok, selesai cepat lah. Yang kurang lah. Baik. Tak boleh panjang lah. Betul. Sudah dia akan jawab panjang. Baik, untuk Kedah, tak apalah, untuk Kedah itu saya terang depan Bahadur Yang Mahmudah Tuanku Kedah. Tapi untuk Kubang Pasu, bekalan air luar bandar ada peruntukan 28 juta ringgit. Ya. Kemudian klinik kesihatan kita ada 10.1 juta bagi 40 buah klinik dan 6 sekolah ta'lim. Dan kalau pejabat daerah maklum ada lagi sekolah-sekolah ta'lim dari segi tandas dan sebagainya, tolong bagi tahu dan saya boleh tambah insya-Allah. Kerana Kubang Pasu kita ada 4 buah klinik dan termasuk juga ada satu sekolah ta'lim betul sampai 300,000 ringgit, ta'lim betul lah tu. Ya. Baik. Kalau lambat jangan tanya saya, tanya pegawai daerah. Saya minta ICU dulu di depan. Baik. Baik, masjid baru Changlun. Memang dia dah lama. Itu yang bila saya dimaklumkan oleh pejabat ICU, saya kata ni daripada 2017, tapi tersangkut kerana peruntukan tak cukup dan diluluskan dulu 35 juta dan sekarang perbelanjaan sebahagian dan ada juga masalah penambatan kontrak. Jadi kita pilihlah kontraktor yang betul-betul mampu. Jadi oleh itu untuk kali ini saya tambah lagi 3.07 juta ringgit untuk siapkan projek ini. Jadi maknanya dengan penambahan ini kita ada projek terdahulu 2.77 juta dan jadi 5.77 juta itu. Mana yang projek besar juga tu. Mesti tu.
Mungkin saya kena jemput. Tak payah jemput, saya demai sembahyang sekali. Kalau pegawai daerah jemput lah. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu antara pengumuman daripada Perdana Menteri yang seringkali difitnah kononnya kerana kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Islam terancam, liberalisme sekular, macam-macam lagi fitnah-fitnah mereka. Tapi yang nyata hari ini Perdana Menteri inilah yang memberikan sumbangan, memberikan bantuan kepada masjid-masjid. Contohnya kepada di Culan ini sahabat semua, baru sebentar tadi kita dengar bagaimana Datuk Seri mengumumkan tambahan bajet dan jumlah keseluruhan menjadi kepada 5 juta lebih bantuan di masjid ini sahabat semua. Jadi mana bukti-bukti yang dinyatakan difitnah, tuduhan dilemparkan oleh pihak pembangkang yang Islam itu terancam. Fikirkan sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama dengan Alright No Channel. Dan sekiranya sahabat-sahabat juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walaun-Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar GTA. Apabila geng-geng mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.